Kenapa OPR dinaikkan Mari saya terangkan kenapa OPR dinaikkan. Jom. Pertama, mengawal inflasi. Dengan kenaikan kadar faedah dapat mengurangkan jumlah wang yang keluar dan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Maka ia dapat mengurangkan tekanan inflasi. Menangani defisit baki pembayaran. Dengan kenaikan kadar faedah boleh menarik modal asing dan membantu menangani defisit baki pembayaran dengan meningkatkan daya tarikan pelaburan dalam negara. Mencegah gejolak kewangan. Kenaikan kadar faedah boleh menjadi instrumen untuk mencegah gejolak kewangan, terutamanya dalam situasi di mana terdapat risiko pembentukan gelembung aset atau spekulasi yang berlebihan. Menaikkan kadar faedah dapat mengurangkan tekanan spekulatif. Seterusnya, memperkuat mata wang. Kenaikan kadar faedah boleh meningkatkan daya tarikan mata wang sesuatu negara. Hal ini kerana pelabur cenderung untuk mencari pulangan yang lebih tinggi. Ini boleh membantu mengukuhkan nilai pertukaran mata wang negara. Sekali, mengurangkan risiko hutang berlebihan. Apabila kadar faedah meningkat, kos pinjaman juga akan meningkat. Ini akan mendorong pengguna dan syarikat untuk mengurangkan pembelanjaan dan hutang. Ini bagi membantu mencegah terjadinya gelembung hutang. Anda mungkin pernah dengar tentang OPR atau kadar dasar semalaman. Tapi, adakah anda tahu apa itu OPR? BNM membuat pelarasan terhadap OPR untuk memastikan kestabilan harga untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Perubahan keadaan OPR akan mempengaruhi kadar pemberian pinjaman dan kadar simpanan di bank-bank. Perubahan OPR hanya mempengaruhi pinjaman berkadar yang terapung sahaja. Jadi bagaimanakah OPR memberi kesan terhadap ekonomi? Bila ekonomi semakin lemah, contohnya ketika COVID-19, banyak pekerjaan terjejas dan ramai orang tak mampu berbelanja dan ada perniagaan yang mengalami kerugian. OPR ini diturunkan untuk mengukuhkan ekonomi kerana apabila OPR rendah, pinjaman akan menjadi lebih rendah. Oleh itu, lebih banyak wang yang akan dibelanjakan atau disimpan. Kalau macam ni, kenapa bank negara tidak kekalkan sahaja OPR pada paras yang rendah tak kira situasi ekonomi? OPR yang dikekalkan terlalu lama dalam kadar yang rendah boleh menyebabkan pinjaman dan perbelanjaan yang berlebihan. Jika tidak berhati-hati, ini boleh mengakibatkan kenaikan harga yang berlebihan dan berterusan. Oleh kerana itu, ekonomi sekarang semakin pulih. BNM sedang melaraskan kembali kadar OPR secara beransur-ansur dan terkawal. Kadar pinjaman dan kadar simpanan semakin hari semakin meningkat dan ini akan menggalakkan orang ramai untuk kurang berbelanja dan lebih banyak kepada menyimpan. Baiklah, kita ke poin yang seterusnya. Di sini saya akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan OPR kepada golongan B40. Di mana kadar dasar semalaman overnight policy rate (OPR) mempunyai kesan yang penting terhadap ekonomi dan golongan B40. Terdapat beberapa kebaikan OPR kepada golongan ini. Antaranya ialah pengurangan kos pinjaman. Kadar OPR yang rendah cenderung menyebabkan kadar faedah pinjaman bank menjadi lebih rendah. Ini bermaksud golongan B40 yang memerlukan pinjaman untuk membeli rumah, kereta atau perbelanjaan lainnya akan membayar faedah yang lebih rendah, membantu mengurangkan beban kewangan mereka. Selain itu juga ialah stimulus ekonomi. Peluang pelaburan kepada golongan B40 dan seterusnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih mapan. Walau bagaimanapun, kebaikan ini perlu dilihat dalam konteks keseluruhan ekonomi. Sementara kadar OPR yang rendah mempunyai banyak kebaikan, ia juga perlu diimbangi dengan pemantauan untuk memastikan tidak timbul masalah seperti inflasi yang tinggi atau spekulasi kewangan yang berlebihan yang boleh memberi kesan negatif kepada golongan B40 dan ekonomi secara keseluruhan. Manakala kadar dasar semalaman OPR yang tinggi boleh membawa beberapa keburukan kepada golongan B40. Kos pinjaman yang tinggi
Kadar OPR yang tinggi menyebabkan kadar faedah pinjaman bank menjadi tinggi. Ini akan meningkatkan kos pembiayaan bagi golongan B40 yang memerlukan pinjaman untuk rumah, pendidikan atau perbelanjaan harian. Hal ini boleh meningkatkan beban kewangan mereka. Selain itu, kadar OPR yang tinggi juga boleh menyebabkan penurunan daya beli. Kadar OPR yang tinggi juga berpotensi mengurangkan insentif untuk menyimpan atau menabung. Kadar OPR yang tinggi boleh membatasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini akan memberi kesan terhadap penciptaan pekerjaan baru, peluang pendapatan tambahan, serta akses kepada kemudahan pemberdayaan awam yang lebih baik untuk golongan B40. Kadar OPR yang tinggi boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem kewangan secara keseluruhan. Kesimpulannya, walaupun peningkatan kadar OPR mungkin diperlukan dalam sesetengah keadaan untuk mengawal inflasi atau merapatkan ekonomi, ia juga boleh membawa kesan negatif kepada golongan B40 dengan meningkatkan daya beli serta menyulitkan pertumbuhan ekonomi yang berangkuman. Saya akan menerangkan bagaimana OPR itu memberi kesan kepada penawaran wang di pasaran. Yang pertama, kita perlu tahu dulu apa itu OPR. OPR merupakan kadar faedah semalaman, di mana sebagaimana kita tahu OPR ni adalah pasaran terbuka, adalah alat yang digunakan oleh bank pusat untuk mengawal bekalan wang dan kadar faedah. Apabila bank pusat ni menjalankan OPR, ia boleh memberi kesan kepada kadar faedah yang mempengaruhi pelaburan kita, perbelanjaan kita dan pertumbuhan ekonomi ni secara keseluruhan. Penurunan OPR ni boleh merangsang pinjaman dan pengeluaran, manakala peningkatan OPR boleh membendung inflasi. Ini juga memberi impak terhadap penawaran wang di pasaran dengan mengubah kos pinjaman kita dan menjadikan pelaburan atau simpanan lebih ataupun kurang. Yang pertama, bagaimana ia memberi kesan iaitu kadar faedah. Melalui kadar faedah, apabila BNM ni menaikkan kadar OPR, ia akan memberi kesan juga kepada kenaikan kadar faedah yang mempengaruhi keputusan melabur dan penggunaan kredit itu bagi sesebuah firma dan juga masyarakat. Contohnya, penurunan OPR ni dapat merangsang pengeluaran dan pinjaman dengan menurunkan kadar faedah pinjaman. Ia juga membolehkan manfaat kepada masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih mudah kepada kredit untuk memberi masyarakat tu membuat pembelian rumah, kenderaan ataupun perniagaan. Namun ia juga mungkin meningkatkan risiko ekonomi jangka panjang seperti kelebihan hutang. Jadi secara keseluruhannya, kesan kepada masyarakat semasa OPR ni dia bergantung kepada keadaan ekonomi keseluruhannya lah, keperluan untuk mengawal inflasi dan juga strategi bank pusat tu dalam merangsang ataupun mengawal pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua ialah nilai tukaran wang. Melalui nilai tukaran wang ini ialah kadar faedah yang tinggi akan menyebabkan mata wang juga lebih tinggi dan sebaliknya lah. Yang ketiga ialah pelaburan dan pinjaman. Melalui OPR menyebabkan kadar faedah tinggi atau rendah. Namun jika kadar faedah yang rendah akan meningkatkan aktiviti pelaburan dan juga pinjaman, hal ini akan mempengaruhi jumlah wang yang tersedia di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Alim Haikal bin Luqman dan akan menerangkan tentang bagaimana cara dan juga langkah masyarakat kita dalam menguruskan pendapatan dan simpanan mereka bagi mengatasi masalah ekonomi mereka disebabkan oleh perubahan pada OPR. Okey. Mengikut daripada yang kita tahu, perubahan pada OPR tidak menentu. Ada kalanya OPR menaik, ada kalanya OPR menurun. Oleh sebab itu, saya Wan Alim Haikal akan menunjukkan 8 tips dalam untuk masyarakat kita dalam menguruskan pendapatan dan simpanan mereka dengan cara terbaik dan juga bijak. Okey, mengikut daripada 8 tips yang saya tunjukkan dalam slide ini. Tip yang pertama anda boleh lihat dalam slide ini, masyarakat perlu mengasingkan 10% daripada gaji, iaitu 10% daripada pendapatan mereka untuk disimpan terlebih dahulu. Hal ini kerana setelah kita mengasingkan pendapatan kita untuk simpanan, pembelanjaan kita akan mengikut daripada baki yang hanya ada di tangan. Okey. Tips yang kedua pula adalah masyarakat perlu menetapkan 55% daripada pendapatan mereka untuk berbelanja hanya untuk keperluan lain, iaitu keperluan harian seperti makan, minum, minyak masak, beras dan sebagainya. Okey, yang ketiga, masyarakat juga perlu
menetapkan 10% daripada simpanan mereka untuk jangka masa yang lama. Sebagai contoh, untuk melancong, menunaikan umrah, percutian dan sebagainya. Okey, tips yang keempat pula adalah masyarakat perlu menetapkan 10% daripada pendapatan mereka bagi digunakan sebagai sumbangan. Hal ini adalah termasuk sebagai membayar cukai, menambah untuk berzakat, didermakan kepada fakir miskin, kepada golongan yang memerlukan dan sebagainya. Tip yang kelima pula adalah masyarakat perlu menabung di bank. Hal ini kerana menabung di bank adalah lebih selamat dan juga masyarakat akan mendapat pulangan, iaitu dalam konteks dividen daripada simpanan tersebut. Seterusnya, tips yang keenam pula, masyarakat juga perlu menyimpan dalam ASB atau simpanan tetap. Hal ini kerana masyarakat juga akan mendapat pulangan di masa hadapan. Dan terakhir adalah masyarakat dapat menyimpan simpanan mereka dalam berbentuk emas. Mengikut yang kita ketahui, emas adalah satu simpanan yang agak baik, dan kerana emas, kadar peningkatan nilai emas semakin meningkat dari tahun ke tahun, iaitu sebanyak lebih kurang 2 hingga 6% setahun. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.